dalam sektor awam, misalnya usaha penjawat awam dan agensi kerajaan dalam menjalankan tanggungjawab mereka dengan cekap untuk mencapai prestasi yang membanggakan. Itulah sebabnya pembangunan dan kemajuan ekonomi yang mungkin boleh dinikmati pada saat ini. Bukan itu saja, penjawat awam tidak dapat lari daripada persepsi negatif yang dipegang tentang sektor awam seperti berlakunya penyakit duniawi seperti rasuah dan sebagainya. Sektor awam pada masa kini banyak memberi impak kepada orang awam dan juga negara. Latar belakang organisasi sektor awam iaitu Kementerian Kesihatan Malaysia. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM merupakan sebuah organisasi awam yang bertanggungjawab ke atas sistem kesihatan yang dihadapi oleh setiap individu di dalam negara. KKM ditubuhkan bagi membantu seseorang untuk mencapai dan mengekalkan taraf kesihatan yang membolehkannya untuk menjalankan kehidupan sosial dan ekonomi yang aktif. Hal ini boleh dicapai dengan menawarkan perkhidmatan pencegahan, rawatan dan pemulihan yang cukup sesuai dengan direka bentuk dengan berkesan dan tumpuan kepada penduduk yang bernasib baik. Menurut kenyataan misi KKM ini, negara menggerakkan usaha ke arah kesihatan yang lebih baik, dan matlamat KKM sendiri adalah untuk menyediakan kepimpinan, menyelaraskan usaha dan membolehkan individu untuk mencapai tahap kesihatan yang maksimum, dan mereka menghargai kesihatan mereka sebagai perkara yang paling berharga dalam hidup ini. Seterusnya, saya akan menerangkan berkaitan isu yang menyumbang kepada kegiatan buli dalam kalangan kaki tangan kesihatan Malaysia. Berdasarkan kajian lapangan yang telah dibuat, terdapat beberapa isu dan juga faktor yang menyumbang kepada kegiatan buli dalam kaki tangan kesihatan awam. Antaranya, isu senioriti, pangkat, beban kerja yang terlalu banyak, sifat dengki terhadap pekerja lain dan juga kurang moral diri. Perkara ini dijadikan sebagai fokus jawapan terhadap kajian lapangan kami kerana perkara ini sering menjadi bualan di media sosial dan juga akhbar tempatan. Melihat demikian, melalui responden, kami mendapati isu buli ini dapat dibendung apabila semangat kerjasama dalam kalangan kaki tangan kesihatan ini dapat diwujudkan. Pihak kerajaan telah berusaha untuk memantau permasalahan kaki tangan kerajaan dan juga mengambil tindakan yang sewajarnya. Jika perkara tersebut berlarutan dan menyebabkan masalah kesihatan terhadap kaki tangan kerajaan yang lain, responden telah memberikan pendapat mereka seperti memberikan amaran keras kepada kaki tangan yang bermasalah ini supaya tidak melakukan lagi kesalahan tersebut dan juga mengambil tindakan yang sewajarnya sekiranya berulang lagi. Fenomena seperti ini menyusahkan sebahagian kaki tangan kesihatan yang pada masanya perlu bertugas mendepani masyarakat dalam tugasan hakiki mereka. Lebih membebankan apabila setiap aduan yang sampai terus ke pihak atas perlu dijawab satu persatu sehingga menyebabkan terdapat ketidakpuasan hati dalam kalangan mereka yang terbabit. Seterusnya, kita pergi kepada teori pentadbiran awam. Teori pentadbiran awam yang boleh diaplikasikan dalam isu buli dalam kalangan kaki tangan kesihatan ialah teori hierarchy of needs, iaitu teori yang dikemukakan oleh Abraham Maslow pada 1943 di dalam bukunya A Theory of Human Motivation. Teori ini terdapat 5 keperluan yang perlu dipenuhi, iaitu fisiologi, keperluan keselamatan, sosial, penghargaan diri dan pencapaian hasrat diri. Keperluan teori yang boleh diaplikasikan dalam isu buli dalam kalangan kaki tangan kesihatan ialah keperluan keselamatan, di mana kaki tangan perlu mendapatkan keperluan keselamatan dari aspek psikologi dan fizikal dalam persekitaran tempat kerja mereka. Sebagai contoh, walaupun mereka hanyalah pekerja bawahan, namun mereka berhak untuk mendapatkan keperluan keselamatan bagi menjaga diri mereka dari perkara-perkara negatif seperti buli. Seterusnya, masih dalam konteks keperluan keselamatan, kebiasaannya dalam kaki tangan awam, setiap organisasi akan mengalami masalah untuk tidak membuat laporan sekiranya terjadinya isu buli dalam tempat kerja mereka. Namun, disebabkan oleh tiada keberanian dalam diri mereka, maka mereka bertindak untuk mendiamkan diri tanpa membuat laporan kepada pihak atasan. Oleh sebab itu,
Kementerian Kesihatan perlulah melaksanakan pelbagai program yang melibatkan dengan keyakinan dan keberanian diri supaya kaki tangan kesihatan boleh meningkatkan keberanian dan mempertahankan keselamatan fizikal dan mentalnya daripada isu buli tersebut. Dampak isu buli kepada KKM adalah buli dalam kalangan perubatan bukanlah suatu perkara yang baru. Buli adalah satu masalah yang berterusan yang akan merumitkan lagi keadaan dan akan menjejaskan prestasi dan juga nama baik KKM itu sendiri. Hal ini supaya kita dapat mendidik golongan profesional perubatan pada masa akan datang tentang budaya tempat kerja yang positif. Isu buli ini perlu dititik beratkan agar setiap pekerja dapat menjalankan kerja-kerja mereka dengan lebih lancar tanpa wujud kenyataan dalam sektor pekerjaan. Malah sekiranya isu ini tidak ditangani dengan segera, kualiti sektor perkhidmatan kesihatan awam juga akan terjejas dan menyebabkan KKM dipandang rendah oleh negara lain. Impak yang seterusnya ialah impak kepada negara. Impak buli dalam sektor kaki tangan kesihatan terhadap negara ialah boleh menjejaskan nama baik negara yang harmoni. Umum mengetahui bahawa buli merupakan satu tindakan negatif yang menyebabkan seseorang individu yang mengalaminya akan menghadapi masalah tidak kira dari aspek fizikal dan mental. Kebiasaannya, kesan yang berlaku terhadap mangsa dalam negara ini ialah masalah kemurungan dan ia boleh menyebabkan mereka mengambil keputusan untuk berhenti bekerja demi menjaga kesihatan mental. Secara tidak langsung, hal ini telah menyumbang kepada kadar kemurungan di dalam negara yang semakin tinggi. Di sebalik dengan pembangunan negara yang semakin megah di pesada dunia ini, kita sering mendengar tentang isu buli yang sering berleluasa di zaman yang moden ini, antaranya di dalam kalangan kaki tangan kesihatan Malaysia. Oleh itu, terdapat beberapa cabaran bagi mengatasi isu buli ini. Antaranya ialah tiada aduan daripada kaki tangan. Perkara ini wujud apabila kaki tangan yang melihat perbuatan sedemikian memilih untuk mementingkan diri sendiri kerana gentar akan terjadi apa-apa kepada si pelapor. Perkara ini memberikan kesan kepada si pemangsa kerana tidak mampu untuk bergantung kepada sesiapa melainkan diri sendiri untuk membuat laporan. Tambahan pula, si pemangsa juga memilih untuk berdiam diri daripada melaporkan kepada pihak atasan tentang apa yang telah terjadi kerana merasakan buli itu merupakan perkara yang perlu dilalui oleh semua orang dalam sektor pekerjaan. Perbuatan buli ini telah memakan minda masyarakat di sekeliling kita kerana merasakan perbuatan buli ini merupakan perkara yang biasa. Cabaran yang seterusnya merupakan cabaran yang paling ditakuti oleh para si pelapor kerana perkara ini akan memberikan kesan kepada si pembuli jika ianya tersebar kepada telinga yang melakukan perbuatan terkutuk ini di kalangan rakan pekerja mereka. Perkara ini berlaku kerana sesetengah mangsa seperti kaki tangan kesihatan ini tidak mampu untuk menceritakan keseluruhan kejadian yang berlaku kerana masih trauma dengan perkara yang telah terjadi dan memikirkan kata-kata ugutan yang diberikan kepada si pembuli yang menyebabkan setengah bukti tidak dapat dikaitkan dengan bukti yang lain serta tidak dapat membongkar isu buli ini dengan lebih terperinci lagi. Petugas yang baru biasanya akan disuruh menjalankan tugas yang lebih berat apabila mula-mula bertugas. Oleh hal yang demikian, perkara buli ini tidak dapat dijadikan sebagai bukti kerana ia dijadikan sebagai kiasan untuk mereka lebih giat membuli dengan menggunakan alasan petugas yang baru masuk mestilah belajar. Tetapi sebenarnya buli yang berselindung di sebalik tugasan. Isu buli dalam kaki tangan kesihatan awam boleh mengakibatkan kepada kesan positif dan juga kesan negatif. Setiap kaki tangan kesihatan yang dibuli akan mendatangkan kesan kepada kemurungan dan juga gangguan kepada emosi mereka. Malah, dengan gangguan ini, dia juga akan mengganggu kepada produktiviti mereka untuk bekerja dalam seharian. Oleh itu, terdapat dua cadangan untuk mengatasi masalah buli. Komunikasi yang berkesan sangat penting dalam sektor kesihatan awam. Hal ini kerana komunikasi yang berkesan dapat menunjukkan terhadap keyakinan diri terhadap seseorang individu pekerja itu. Oleh itu, pihak bertanggungjawab perlulah menawarkan latihan komunikasi kepada para pekerja. Latihan sedemikian boleh memberikan tumpuan kepada topik mendengar secara aktif, empati, ketegasan dan penyelesaian konflik. Dengan adanya kemahiran yang berkesan, dengan adanya kemahiran berkomunikasi yang berkesan, para kaki tangan kesihatan awam dapat menangani sebarang isu yang berlaku dalam persekitaran pekerjaan dengan baik dan juga secara berkesan. Malah, sekiranya mereka mempunyai komunikasi yang berkesan, mereka berani untuk tampil ke hadapan untuk menjadi lebih berani dalam menegakkan kebenaran.
Cadangan yang kedua adalah memantau di persekitaran di tempat kerja. Hal ini dapat dikaitkan dengan pihak atasan adalah melakukan pemantauan secara berkala sama ada sewaktu bekerja atau selepas waktu bekerja. Selain itu, pemasangan sistem kamera litar tertutup CCTV juga perlu dijalankan oleh pihak yang bertanggungjawab bagi menangani isu buli dalam sektor kesihatan awam. Dengan adanya CCTV ini, pihak yang bertanggungjawab dapat mengumpul bukti yang kukuh terhadap masa-masa buli dalam sektor kesihatan awam. Pada kesimpulannya, setiap isu yang berlaku dalam sektor awam perlu diatasi dengan lebih cepat mengikut teori pentadbiran awam yang telah dikemukakan oleh setiap tokoh supaya dapat mengelakkan berlakunya perkara yang tidak diingini dalam sesebuah organisasi awam. Seperti mana isu buli yang telah terjadi dalam kajian buli terhadap kaki tangan kesihatan. Bukan itu sahaja, etika kerja yang baik juga akan menghasilkan output yang baik sama ada dari segi tanggungjawab dan juga perkhidmatan yang disediakan untuk masyarakat. Jelaslah bahawa setiap masyarakat yang dihadapi oleh sektor awam perlulah dititik beratkan oleh semua pihak supaya perkara yang lebih teruk dapat diatasi dengan lebih cepat dan efektif. Sekian, terima kasih.